أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya mula kita punya program pada malam ini, saya nak test dulu audio dan visual. Boleh jelas tak nampak? Dan suara saya jelas tak? Kalau jelas, minta komen lah kat ruang komen supaya teknikal boleh kenal yang mana satu kalau ada apa-apa masalah kita boleh perbaiki lah. Hello, test 1 2 3. Jelas? Test. Sekarang ni dah ada hampir 23 view. Sekarang sedang menonton live secara langsung ni. Jadi kalau minta lah untuk semua sama-sama kita share. Kita sama share dekat grup WhatsApp, sama-sama share dekat Facebook supaya lebih ramai lah anak muda yang dapat join kita punya perbincangan pada malam ni lah. Okey, daripada Muhammad Hakimi, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni saya mengizinkan lah. Daripada Kak Lili, jelas. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian ke program
sembang santai bersama Pak Teh yang bertajuk Persediaan Anak Muda ke Alam Kerjaya. Baiklah, sebelum kita mulakan kita punya majlis, ada beberapa pesanan lah daripada pihak penganjur, iaitu yang pertama, program ini merupakan program sembang santai dan akan berlangsung sebanyak 4 pusingan, iaitu 3 pusingan pertama saya akan bertanya soalan kepada Pak Teh, dan pusingan terakhir iaitu pusingan keempat kita akan buka sesi Q&A lah. Jadi kepada para penonton dan pendengar yang sedang mengikuti program kita pada malam ini, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, bolehlah komen di ruang komen dan saya akan baca soalan tu lah dan saya akan ajukan terus kepada Pak Teh. Tapi soalan tu mestilah berkaitan dengan ni lah, dengan tajuk kita ni lah. Jadi itu saja, sekian, mohon kerjasama daripada para hadirin. Terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan kita punya majlis, sekarang sudah menunjuk jam 9.25. Apa kata kita tengok satu video ni terlebih dulu sebelum kita mula kita punya program. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan baca Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin 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 rabbal alamin. Yang berhormat Tuan Haji Razman Zakaria, Pesuruh Jaya PAS Perak Berangkap, Pengurusi Jawatan Kuasa Peladangan,
Pertanian dan Industri Makanan Negeri Perak serta Adun Gunung Semanggul. Yang berusaha Ustaz Akmal Abdul Hassani, Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Bagan Serai. Yang berusaha Tuan Haji Sharif Abdul Aziz, Pengarah Pilihan Raya Parlimen Bagan Serai, serta hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Sembang Santai bersama Pak Teh, persediaan anak muda ke alam kerjaya. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah mengukuh tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Oleh itu, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dengan sukacitanya dijemput saudara Amir Yusof untuk membimbing bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program Sembang Santai bersama Pak Teh ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan daripada mereka yang mendidik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami dan pemimpin kami untuk terus beristiqamah, berkhidmat, menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyya wala mahruda wala mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina wa akhiruhu wa khaira a'malina wa khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qafih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwatina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل فينا قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas bacaan doa daripada saudara Amir Yusof sebentar tadi. Baiklah, hadirin sekalian, kini majlis akan diteruskanlah dengan mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Sharif Abdul Aziz, Pengarah Pilihan Raya Parlimen Bagan Serai, untuk menyampaikan ucapan halu-haluan. Yang berusaha dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqana min ma'sumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berhormat Tuan Haji Razman bin Zakaria selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Perak merangkap Adun N12 Gunung Semanggul. Yang dihormati Ustaz Akmal Abdullah bin Sani selaku Ketua Pemuda PAS Kawasan Bagan Serai. Yang dihormati Encik Safi bin Dollah selaku Timbalan Pengarah 4 Jabatan Pilihan Raya PAS Kawasan Bagan Serai merangkap pengurusi urusan generasi milenial. Yang dihormati Encik Ali Haikal bin Hamid selaku moderator pada malam ini. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam yang berbahagia ini kita diketemukan bagi mengadakan satu majlis ilmu,
Semoga pertemuan kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya bagi pihak PAS Kawasan Bagan Serai merangkap pengarah pilihan raya P058 Parlimen Bagan Serai ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada unit generasi milenial PAS Kawasan Bagan Serai yang telah mengambil satu daya inisiatif yang baik untuk mengadakan majlis ini. Semoga majlis yang akan diadakan ini akan diteruskan lagi, akan dikembangkan lagi dengan pelbagai variasi dan bentuk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Masyarakat ini khususnya generasi muda sering memandang enteng mengenai isu politik negara kita. Ini disebabkan oleh masyarakat merasakan bahawa isu ini adalah tidak penting serta tiada kepentingan dalam kehidupan mereka. Saya percaya ia juga adalah disebabkan oleh khususnya kepada generasi muda, kepada pelajar-pelajar yang baru untuk menimba ilmu, untuk menerima pengalaman. Haruslah terlalu memfokuskan kepada hal ehwal yang berkaitan dengan akademik semata-mata hingga melupakan isu-isu dan keadaan yang berlaku di persekitaran kita. Namun yang demikian, dengan adanya program seumpama ini dapatlah memberi sedikit sebanyak input dan pendedahan kepada para peserta mengenai kepentingannya penglibatan golongan-golongan muda dalam arena politik negara. Ini merupakan pengetahuan yang amat penting yang sememangnya perlu didedahkan kepada generasi muda. Saya melihat program ini juga mampu memberikan satu pendedahan mengenai politik dan pilihan raya kepada pengundi muda yang mana mereka ini amat berperanan dalam membantu untuk Parti Islam Se-Malaysia PAS dalam mencapai kenangan sekaligus memimpin negara sebagaimana kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui program ini, para peserta akan dikongsikan dengan pelbagai input yang sangat berguna dan manfaat untuk dijadikan panduan dalam membantu undang-undang Islam tertegak di bumi negara kita ini. Justru itu adalah diharapkan dengan adanya program ini, para peserta akan memberikan respon yang sangat baik serta memberikan perhatian yang sepenuhnya. Para peserta perlulah sentiasa peka dengan pelbagai isu-isu semasa yang berlaku di negara kita ini. Mudah-mudahan program seperti ini akan menjadi pemangkin kepada peserta untuk terus berusaha mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk melibatkan diri dalam isu-isu politik demi agama, bangsa dan negara. Sebelum saya mengakhiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu ucapan yang disediakan oleh unit generasi media kita, unit generasi milenial kita. Alah, ini ucapan daripada saya pula. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Selaku pengarah pilihan raya P058 PAS Kawasan Bagan Serai, inginlah sekali lagi saya menyerukan kepada anak-anak muda. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian sekarang ini ialah sebelum berakhir lagi bulan Jun ini, hari ini dah 27, bermakna kita ada 3 hari lagi peluang untuk kita mendaftar senarai pemilih kepada mereka yang layak untuk kita masuk untuk perasa yang kedua. Mudah-mudahan dengan pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah Allah akan memberi ruang kepada adik-adik semua untuk mengundi pada pilihan raya yang akan datang. Itulah langkah yang pertama. Yang kedua, di samping adik sama ada yang berkelayakan atau belum, salah satu kaedah yang perlu disampaikan ialah kita menyampaikan, kita menasihat, kita bertanya terutama kepada rakan sebaya kita supaya mereka dapat mendaftar memilih sebagai pengundi. Kerana dengan kuasa mengundi inilah kita mampu untuk membentuk kemampuan pelaksanaan sebagaimana yang kita kehendaki. Yang kedua, saya berserulah kepada anak-anak muda sekarang
dikala anda anak-anak sekarang sedang berada dalam keadaan fizikal yang kuat, minda yang kuat, daya memori yang kuat, maka gunakanlah kesempatan kita ini. Yang pertama, tambahlah ilmu kita. Sama ada ilmu yang berkaitan dengan bidang kerjaya kita maupun apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan agama, kerana ianya akan menjadi bekalan kita untuk di akhirat. Yang ketiga, saya berserulah kepada anak-anak semua, pilihlah kawan, pilihlah rakan-rakan yang dapat membantu, yang dapat membimbing, yang dapat memimpin kita, yang dapat memberi nasihat. Di samping kita dapat juga bercampur dengan orang-orang yang lama, orang-orang yang tua, kerana mereka ini banyak pengalaman. Anak-anak muda, mereka lebih terdedah kepada idealisme, berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada ilmiah. Tetapi orang lama ini yang hebatnya ialah mereka ada pengalaman. Apa itu maksud pengalaman, anak-anak semua? Pengalaman ialah seseorang itu apabila dia berucap, apabila ia membuat, apabila ia bertindak, maka ia sudah dapat menjangkakan apakah kesan yang akan berlaku dia akan datang. Itulah kelebihan di antara pengalaman dengan idealisme. Jadi saya ingat sekadar itulah sajanya. Sekali lagi saya bagi pihak PAS kawasan Bagan Serai dan juga Jabatan Pilihan Raya Parlimen P08 P058 Parlimen Bagan Serai mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Urusan Generasi Milenial dan khususnya kepada ahli panel yang berhormat Tuan Haji Razman yang lebih sinonim lagi dengan Pak Tih. Jadi kalau tajuk kita malam ni pun sembang santai bersama Pak Tih. Senyum Pak Tih? Senyum sikit. Okey. Nah. Dan begitulah juga jutaan terima kasihlah kepada Ustaz Akbar Abdullah Sani selaku Ketua Pemuda PAS yang sudi untuk menerima jemputan ini. Akhir kalam, saya sudahilah majlis kita ini dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan majlis sembang santai bersama Pak Tis PAS kawasan Bagan Serai tahun 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Mustafa atas kesudian merasmi majlis kita pada malam ini. Baiklah, kini masanya kita tunggu telah dah tiba. Jadi kita akan buang yang mana protokol tu kita buang sebab kan program sembang santai kan. Jadi kita akan lebih santai lah. Jadi benda yang kita tunggu dah tiba. Dipersilakan panelis kita pada hari ini iaitu Tuan Haji Razman Zakaria atau apa panggil Pak Tih. Dipersilakan. Ya, okey, insyaAllah. Assalamualaikum Pak Tih. Ya. Ni Pak Tih nak cakap terus ke nak kena tanya soalan apa? Kita santai-santai je lah. Sekarang ni Pak Tih kat mana sekarang? Ya, okey. Ustaz Akmal tak bercakap ke ni? Tak tahu. Kita tak cakap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormatilah anak anda Arif Haikal selaku moderator pada malam ini, anak muda. Tanda tanpa ada orang muda, tak ada orang tua, tak ada orang tua, tak ada orang muda. Ya. Dan yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Akmal Abdullah Sani selaku Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Bagan Serai. Ni sahabat Pak Tih lah. Ni Tuan Haji Sarip Abdul Aziz, Cikgu Sarip yang menggerakkan jentera pilihan raya bagi PAS kawasan Bagan Serai. Seluruh kepimpinan PAS kawasan Bagan Serai yang mengikuti bersama dengan program kita pada hari ini, khususnya kepimpinan Dewan Pemuda. Pertamanya Pak Tih ucapkan tahniah lah kepada unit milenial Dewan Pemuda PAS kawasan Bagan Serai yang dapat mengadakan program ini. Kan jadi program ini memang program semasa ni memang orang kata memang amat baiklah pada zaman sekarang. Zaman dah berubah.
Yang pertamanya pasti nak bagi tahu bahawa kalau kita kata dalam keadaan semasa lah, dalam keadaan semasa, kalau kata, jadi kata-kata ni banyak orang misquoted, orang panggil dia silap orang quoted. Dia ada cerita ni, kita kata patih cek tengok kata-kata ni adalah kata-kata Socrates kan. Jangan kamu paksa anak kamu mengikut jejak kamu, dia kata. Mereka dicipta untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zaman kamu. Tu. Tapi ada orang quote dulu, orang letak dengan kata-kata Saidina Ali, kata-kata Saidina Umar dan sebagainya. Tapi patih cek memang untuk selamat kita mengatakan kata-kata pujangga lah. Ini kata-kata Socrates. Kata ahli falsafah Greek tahun 339 sebelum Masihi, lama dah. Tahun ni tahun 2000, 2000 tahun dah. Dia buat satu perkataan ni, kata ni. Jadi ini permulaan bicara Fatih. Lepas tu itulah yang kita kata apa, maksudnya kita ni sekarang ni anak muda tak sama dengan zaman kita lah ni. Zaman Patih, zaman Cikgu Sarip tak sama. Kalau kita tengok zaman tok-tok kita dulu kan, kerjaan depa, carrier depa ni, depa mari bugak tanah. Kan, mai daripada mana tu, mari daripada mana ni, tak bagai serai ni pun duk hutan je dulu, depa tebang buat bendang dah tu zaman depa. Kan? Mai zaman kita ni, zaman Patih atau zaman Cikgu Sarip apa muda tu, kita duk main dalam bendang dah, mana hasil daripada depa buat. Pipi telaga ikan apa semua tu zaman-zaman tu. Itu zaman pada zaman itu. Dan apa juga kita kata zaman Patih dulu, zaman kita lah, zaman Cikgu Sarip, zaman belajar apa semua, pelajaran apa semua tu, masa tu sektor-sektor ni masih terbuka luas kan, masih terbuka luas. Kalau kita tengok dulu level of education ataupun tahap pembelajaran ni, SPM pun dah cukup tinggi dah. Dan banyak sektor-sektor pada zaman SPM pada masa tu kan, orang muda zaman tu dapat SPM tu kira dah okey lah sampai SPM lah kan. Dia dah cukup, dah banyak dah ruang-ruang pekerjaan yang duduk menanti kan. Dan orang-orang yang masuk universiti pada zaman tu, kalau kita ingat lah, Cikgu Sarip mungkin ingat lah, zaman Patih mesti ingat lah, orang satu kampung tu masuk universiti kan, dalam 2-3 orang ya yang masuk universiti. Nak masuk universiti pun tu pun kenduri. Pakat kenduri ramai-ramai. Hanglah harapan kampung dan sebagainya. Pada zaman Patih tu, zaman sebelum tu lagi terus tu, zaman Patih lahir tahun 60-an ni. 60-an ke bawah ni. Jadi sikit sangat orang masuk universiti. Dan perbezaannya pada masa itu, kita kata kalau orang kata keluar universiti ni kan, keluar universiti dan sebagainya, kita tengok kerja duk tunggu kita. Dia tak macam orang lain ni, dia kerja duk tunggu kita. Jadi itu beza untuk kita kata untuk orang muda pada masa ini. Dan kita katalah kalau apa sekarang ni, kita kata zaman sekarang kita nak cerita cabaran yang boleh tengok Patih Garap untuk orang muda sekarang, khususnya kita di Malaysia ni, kita dah sampai satu tahap, dah tinggi sikit lah tahap kita ni kan. Sebab kita kerja blue collar, orang panggil blue collar ni, kalau bahasa kampung kita kerja buruh ni, kerja ala buruh ni. Nak pergi bendang, orang kita tak mau dah. Nak pergi ambil kelapa sawit, anak muda tak mau dah. Nak kerja kontrak, anak muda tak mau dah. Kan? Dia tak mau dah. Kerja tu, level tu dah tak ada orang kita. Jadi level pekerjaan, peluang pekerjaan itu banyak diisi oleh buruh-buruh asing dah kepada kita zaman ni. Tapi kita tak boleh tinggal pekerjaan tu, sebab itu adalah satu daripada sumber kekayaan negara. Kan, sumber kekayaan negara. Itu kalau kita tengok generasi yang akan datang. Jadi cabaran, kalau Patih tengok cabaran untuk anak muda pada masa ni lah kan, pada masa ni mau tidak mau, yang pertama sekali dia sekarang kena mempersiapkan diri sebagaimana yang dikatakan oleh Cikgu Sarip tadi, education level tu kena ada dah. Dulu SPM dah cukup, SRP pun cukup dah, nak masuk askar SRP dah cukup dah kan. Ataupun nak jadi kerja kerajaan, ada sektor-sektor tu SRP dah. Sekarang ni walaupun level SPM, tapi yang memenuhi, yang minta tu semua level education dia atau taraf CJ dia lebih. Kalau kekosongan tu SPM, yang minta tu ijazah pun ada.
Jadi kita tengok jadi persaingan dalam sektor dan tahap edukasi ni, mau tidak mau kita kata orang muda ni mesti ada CJ dulu untuk menentukan. Sebab CJ ni bukanlah satu benda yang orang kata yang menentukan kejayaan, tak juga, tapi dia tahap pengukuran. Kita ingat tahap pengukuran. Anak jadi ni dia kelulusan apa? Orang tanya. Jadi kalau dia mari saja sebab walaupun orang panggil pengukuran IQ dia 120, tapi dia tak ada sijil. Orang yang ada sijil ni IQ 80, orang tengok yang IQ 80 ni lagi sebab dia ada sertifikat. Dia ada pengesahan. Pengesahan bahawa dia telah melampaui satu level. Jadi pada cabaran untuk orang muda lah pada tengok untuk orang muda sekarang ni, mau tak mau education ni mesti kena ada. Level of education tu mesti ada. Sijil tu mesti ada. Itu tahap yang pertama lah. Berarti kata yang kena ada atas orang muda zaman sekarang ni. So itulah sebagai mukadimah perbicaraan kita kan. Kalau ada soalan nak bincang boleh lah. Santainya itu saja. Ada insyaAllah. Sebab tu saya nak explain dulu perjalanan program kita pada malam ni. Program kita pada malam ni insyaAllah ada 4 pusingan je lah. Iaitu 3 pusingan daripada kami dan 1 pusingan kita akan buka sesi Q&A bersama penonton lah. Jadi untuk pusingan pertama, tadi Pak Tin dah cerita lah beberapa cabaran yang anak muda hadap sekarang kan. Jadi nak tanya Pak Tin lah, apa persediaan anak muda sekarang ni dan lagi era pandemik ni untuk hadapi cabaran yang Pak Tin cakap di masa mukadimah tadi. Okey, itu dia ni dipersilakanlah. Yang dikatakan tadi persediaan ni tak? Persediaan. Jadi persediaan tadi yang pertama tadi Pak Tin kata mestilah kita kena tahap pembelajaran dia. Kalau kita tengok budak-budak sekarang pun memang kita kata rata-rata sekarang level ni baling batu kita kena graduate. Tiap-tiap satu rumah tu kan 3-4 orang tu mesti keluar universiti punya. Hampir semua kadang-kadang anak cikgu sarif 10 keluar universiti kan. Jadi semua keluar universiti, semua ada ijazah kan. Jadi ini market yang ada pada hari ini, yang kita kena tengok market yang ada pada hari ini. Dan jadi semua. Dan kita tengok pula peluang tadi, perhatian pasal peluang. Macam kita tengok orang pergi ambil medik pun sekarang, ambil ijazah kedoktoran pun sekarang. Sekarang ni duk tengah hot yang duk ada sekarang ni, belum tentu ada tempat dia untuk bekerja. Itu dia kata belum tentu ada ditawar. Kalau dulu kita belum ambil kursus biasa ni, ambil kursus biasa kita dah ada tempat. Tapi sekarang ni ambil profesional belum ada lagi. Kan? Ambil engineering belum ada tempat lagi. Accountant belum ada tempat lagi. Sekretari dan sebagainya masih ada tempat. Jadi ini cabaran yang duduk ada. Jadi Patih duduk tengok untuk orang muda lah. Pada fikir-fikir untuk orang muda sekarang. Kita kena tengok sekarang ni dia tak jadi zaman dahulu dah. Kita kena preparation for the self-employed. Dia kena mencipta ruang pekerjaan. Dia kena mencipta sendiri dah pekerjaan dia tu. Dia kena ubah. Dia tak boleh jadi lagi sebagai dia orang panggil job seeker ni. Orang muda sekarang dia tak boleh dah. Generasi sekarang ini dia tak boleh jadi orang panggil pencari pekerjaan. Dulu kita belum keluar universiti, orang tempuk kita. Kemudian sampai satu musim, keluar universiti, kita siap resume dan kita hantar mana-mana tempat dan orang akan panggil, kita dapat kerja. Sekarang ini ada resume, ada kelulusan, dapat anugerah dekan. Dapat anugerah dekan, belum tentu ada offer lagi. Dia dapat anugerah dekan ni kan. Lepas tu dia tengok ada kawan-kawan nama itu tolong macam-macam dah kata kan nak buat kerja. Jadi sekarang untuk orang muda dia kena orang kata ada preparation for the self-employed ataupun dia kena ada satu inovasi untuk mengubah. Kita ambil contoh simple lah kalau kita di Bagan Serai ni lah kan. Kita di Bagan Serai. Kita di Bagan Serai, dulu kita baca orang nak buat bendang dia kena turun ke bendang. Kan? Dia kena turun menajak, lepas menajak dia kata lepas musim mencedum, lepas musim mencedum pula kita kena memukul. Dia ada tenaga kerja. Kemudian mari satu musim yang ni pula dia pakai jentera. Ni musim sebelum kita ni. Dia jentera.
Mari jentera tu siap sekali dengan jentera, tabuk pakai serak ya kan. Tabuk pakai serak aja dah. Ni zaman yang duduk tengah ada di zaman yang duk mari dak coming soon ni yang tenaga meracun dah tak ada, tenaga serak dah ada, dia mari drone. Teknologi drone ada. Kita tengok ni macam mana drone ni. Tapi drone yang duduk ada ni orang muda yang boleh kuasai. Dia set dekat komputer, dia masuk racun sana ni, dia drone tu boleh set up semua. Jadi ini yang nak kata, jadi sekarang ini dia tak ada fikir dah untuk bekerja. Budak-budak muda ni pati-pati duk tengok pun bukan dah jadi nak minta kerja, nak pergi masuk kerja dah tak. Dia dah mikir untuk buat teknologi yang macam ini. Begitu juga teknologi pertanian mengarah kepada teknologi. Kan juga kalau sistem pemasaran kita kata, marketing pemasaran dia. Ini zaman COVID ini menjelaskan bahawa sistem pemasaran outlet orang panggil tak macam dah. Jadi budak-budak kita macam generasi Patih, Cikgu Tarik apa semua ni, kalau kita nak beli barang tu kita nak belik barang. Tapi budak-budak lah ni semua online ya. Jadi orang berniaga online, dia tak perlu ada premis. Sebab tu kita tengok online dia murah. Dia tak perlu nak sewa kedai. Dia tak perlu ada pekerja yang banyak. Dia tak perlu bayar elektrik. Dia tak perlu apa ya. Hanya set up online yang kita boleh tengok Google, Shopee dan sebagainya. Dia ada satu barangan, kan? Satu barangan, orang mari beli dia bungkus, dia hantar. Orang tu boleh terima dalam keadaan tu. Jadi pagi-pagi pada persiapan orang muda lah ni sekarang ini, dia mesti ke arah orang kata new millennial. Sebab tu yang dia kata new millennial yang dibuat ni. Kita kena faham konsep tu. Sebab orang kata tadi kalau kita tengok Socrates kata 4,400 tahun sebelum Masihi, bukan kita nak berkiblatkan kepada barat, tapi dia kata kamu ajar anak kamu tu bukan ikut zaman dia. Zaman budak-budak lah ni dia sistem shopping dia lain. Kan? Makan kita tengok lah sekarang lah ni, makan kita just imagine duduk di rumah. Nak Pizza Hut, kita hello Pizza Hut boleh sampai depan rumah. Nak Kentucky, hello boleh sampai dekat rumah. Bukan kotiau pun boleh sampai depan rumah. Tak payah pergi duduk goreng kat kedai lagi. Kan? Sebab tu orang lah ni, zaman itu dia akan datang. Sebab itu industri food panda ni, kan, yang menghantar makanan ni besar dah. Dan yang menghantar food panda ni bukan orang kecil-kecil anak. Bukan tak ada education, bukan apa orang kata macam dulu orang kerja ni, semua graduate. Kita tengok dekat Ipoh tu graduate semua. Dia bawa motor besar dan sebagainya. Ini industri yang duduk ada pada masa ini. Sebab tu kalau pandangan Pak Patih, kita orang muda khususnya kita tak boleh tertinggal arus perkembangan arus ini. Begitu juga kita kata bila orang kata work from home ni, bekerja daripada rumah ni, kan, dulu negara maju US dah buat benda ni sebelum ada PKP, dia boleh buat dah. Sebab tu dia boleh elak daripada kita nak buat kerja yang sama di rumah. Kita boleh buat, tapi kita kena pergi ke office, kena ada punch card pukul 8 start lah, hantar anak tuition, berebut pergi pejabat, kena punch card, balik punch card, tak ada makan, pergi kat kantin. Tapi sekarang kita boleh buat kerja mah same job, pekerjaan yang sama kita buat di rumah dan boleh monitor. Jadi kita tengok di dalam keadaan ni ada perubahan, dan kerja-kerja macam ini nanti yang pasti apa, sebab tu orang panggil outsourcing. Dia tak bergantung lagi kepada pekerja tetap yang kita ambil. Jadi new millennial ataupun pekerjaan alaf baru ni nanti dia tak depend kata ada pekerja berapa orang. Dia tak fikir bawa kerja. Dia tak perlu ada kilang untuk buat produk. Dia pergi kata, hang buat satu shop aku buat produk. Dia tak perlu ada kilang. Kemudian untuk penghantaran, dia tak perlu ada van. Ada orang lain hantar. Pos laju, pos atau FedEx dan sebagainya. Ada orang hantar. Pembukusan. Nak bungkus. Dia tak perlu dah bungkus. Dia tak perlu hire orang. Dia ada pula orang yang buat. Sebab tu sekarang ni orang panggil dia punya chain, rantaian itu. Ini satu perubahan milenial, dan Patih nampak yang nak cerita kepada orang muda kena adaptasi dengan new economy situation, situasi ekonomi yang ada sekarang ni berlain daripada yang kita sebelumnya. Itulah sikit yang Patih bagi kat orang muda duk tengok. Jadi kalau kita tengok orang muda nak tengok macam kita dulu, dan nak buat kerja macam kita dulu, kena mari pejabat, kena buat berajat. Kemudian nak buka berniaga, kena sewa kedai. Nak buka, nak ambil satu barang, kena sebarang orang panggil OUM kan. Kita tak ada, dia tak ada kilang. Dia pergi kat kilang baju, hang tolong cop baju Patih, cop Patih. Dia pergi buat baju Patih pun masuk satu online, okey ni jual baju Patih. Kilang pun tak ada, kedai pun tak ada, tapi barang boleh jual.
Nak pergi hantar lori pun tak ada, orang lain mari ambil. Jadi ini era ekonomi baru. Okey, itulah yang penting kongsi sikit kan, kalau boleh nak kembang-kembangkan idea. Okey, terima kasih Pak Tih atas pencerahan pada soalan yang pertama. Saya tertarik dengan apa yang Pak Tih kata tadi. Sekarang ni ada pandemik, jadi anak muda ni perlu dah pandai mencipta sendiri peluang pekerjaan tu. Kalau kita tengok balik, COVID ni, menurut artikel ni daripada berita harian, hampir 800,000 ni lah hilang pekerjaan sebabkan COVID. Jadi antara yang saya boleh tangkap daripada Pak Tih cakap tadi, anak muda perlulah mencipta sendiri peluang pekerjaan tu. Jadi kita akan teruskanlah dengan pusingan yang kedua. Sebelum kita terus tu, sekarang ni view dah hampir 60 view. Jadi dia minta lah semua yang sedang menonton ni pakai share, pakai ajak kawan-kawan, pakai ajak family tengok live kita pada hari ni. Jadi kita akan teruskanlah dengan pusingan yang kedua. Jadi untuk pusingan yang kedua ni kita nak tanya Pak Tih lah. Nak cerita sikit pengalaman Pak Tih waktu muda-muda dulu. Macam mana Pak Tih struggle untuk mula untuk ke arah alam berjaya ni. Jadi mungkin Pak Tih boleh cerita sikit kisah-kisah Pak Tih untuk dijadikan aspirasi lah buat anak muda sekarang. Terutamanya anak muda-muda di kawasan Medan Seraya lah. Dengan ini dipersilakan. Okey, yang pertama Patih nak kongsi zaman dulu lah. Dia bukan zaman macam kita lah ni. Dulu zaman kita ni, zaman ayah-ayah Patih ni, dia tak kira anak ni dia hantar mengaji lah. Kan? Dia hantar mengaji, dia tak tahu nak kursus apa, nak ambil apa, nak jadi kerja apa, dia tak kira. Cuma dia cerita dulu, orang tua dulu tanam macam tu lah. Cikgu tadi pun ingat, mengaji rajin-rajin, esok boleh kerja besar. Dia itu ya, dia cerita kita mengaji, dia tak cerita lah. Tapi berubah zaman lah ni kata tadi. Kadang-kadang mak bapak dia pun dia channel lah, nak kena buat ni, nak kena pergi ambil kursus ni kita ni. Jadi zaman Pak Tih lu kira pakai mengaji lah. Dia pertama mengaji ruang pekerjaan tu kita tengok lah lapis. Tapi pada masa tu semuanya kerja dah ada kan. Jadi kalau pengalaman Pak Tih masa pada tu, memang kita tak ada dah nak channel career daripada awal. Mungkin tak tahulah kan Cikgu Sarip mengaji dulu, dia cita-cita nak jadi cikgu. Tak juga rasanya, dia sampai-sampai gitu dah. Terlepak jadi cikgu lah. Dia pun dia ni. Macam Pak Tih pun penuh kerja. Dia kata dapat tawaran ni masa muda kan. Banyak kerja. Pergi tengok, lepas tu akhirnya dapat satu masuk sektor awam, kerjalah dalam sektor awam. Masa tu pun Pak Tih dapat 2 kerja dalam 2-3 kerja yang dapat pada masa tu. Pak Tih sportman juga dulu, dapat juga jadi apa orang kata ni dekat bank, kat bank masa tu dia ambil main bola kan, public bank. Lepas tu ayah Pak Tih kata, pengalaman Pak Tih dia kata tak salah kerja dengan bank ni kan. Dia kata tak banyak-banyak tu kita pergi bab agama lah, dia kata sangkut juga. Pak Tih pun tak apa. Lepas tu mai pula kerja lepas bank, ITM kan, ada kerja ITM, jadi apa pegawai sukan di ITM. Dan tu ada tu dah masuk tak report dekat nak report diri. Lepas tu Pak Tih dapat apa kerja custom masa tu. Kerja custom lebih kurang jugalah, terdedah dengan perkara yang macam-macam. Jadi pengalaman yang Pak Tih ada di zaman muda lah. Masa tu pekerjaan karier kita ni tak macam kata tadi lah, berbeza. Kita masuk tu terus ada pekerjaan. Lepas dia di channel lah, bila kita masuk dalam satu-satu department, dalam satu-satu ruang pekerjaan dulu, kita dah orang kata di mall kan, dah masuk dalam satu acuan dah. Lepas sekian banyak kena kursus ni, kena begini, naik pangkat, nak periksa jabatan, periksa ni, sama dia dah mall. Itu pengalaman yang dalam pekerjaan. Jadi alam mencari pekerjaan ni hampir tak ada lah kan, hampir tak ada. Daripada mula tu kira terus ada ya, walaupun Pak Tih sekejap pada masa tu kerjalah swasta sekejap kan, tapi masuk banyak ruang pekerjaan tu banyak. Ini pengalaman itulah yang boleh kongsi. Lepas tu kalau nak kongsi, kata duk menganggur, tunggu lama, tak ada pekerjaan, nak kena pergi buat apa, nak kerja kena kerja supermarket macam budak lah ni. Kita pergi tengok yang kerja di Kentucky Fried Chicken Frontliner tu semua graduate tu. Kan? Semua graduate. Kita tanyalah budak-budak yang kerja dekat tu, graduate semua. Yang kerja dekat Pizza Hut ke, yang depan-depan tu. Jadi
Dia orang ni lebih banyaklah pengalaman dalam hal ni. Jadi daripada segi mungkin Patih dengan Cikgu Tarik pun boleh kita kongsi sama. Jadi zaman kita tu tak lama. Tak ada nak kutuk mengaruh macam zaman Haikal kita tengok Patih tengok budak-budak sekarang. Dan dia sekarang pun dia tak kisah juga pekerjaan budak-budak lah ni. Kan dia banyak benda yang dia boleh buat. Sebab kalau kita tengok macam kata tadi career ni, kita dulu kita sebut kerjaya ni adalah bergantung kepada pekerjaan yang boleh mendatangkan dalam bentuk kewangan. Pulangan keuangan itu kita dah sebut orang kerja setengah tu orang berkarya ni. Dia bukan dia itu kemudian dia mari macam orang melukis atau orang masuk dalam seni, orang mai politik dan sebagainya. Dia tak ada kerja kata fixed income tu tak ada. Jadi itulah sikitlah apa mungkin boleh kita sebab cara gambarannya. Okey Kal. Okey, terima kasihlah di atas perkongsian daripada dia apa yang Pak Tih lalui. Banyak saya dengar tadi kasta pada Batu Pegawai Sukan dan lain-lain lah. Jadi kita akan teruskanlah dengan pusingan seterusnya. Okey, sebelum kita teruskan ke pusingan ketiga, saya ingatkan balik InsyaAllah kita akan buka sesi Q&A, soal jawab bersama Pak Tih untuk pusingan yang keempat. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang nak ajukan kepada Pak Tih, bolehlah type kat kolom komen, insyaAllah saya akan baca dan saya akan ajukan terus kepada Pak Tih. Tapi perlu diingatkan soalan yang nak tanya tu perlulah sesuai dengan tajuk live kita pada malam ni, insyaAllah. Baiklah, kita akan terus ke pusingan yang ketiga. Jadi pusingan ketiga ni kita nak tanya Pak Tih. Kita tahu Pak Tih, kita dah tahu Pak Tih macam mana dulu. So kita tanya Pak Tih, ada tak tips, nasihat serta pesanan dari Pak Tih sendiri kepada anak-anak muda di luar sana? Okey, dengan ini kita silakan. Okey, tadi tip tadi Pak Tih dah sebut dah secara sebentar lalu. Cuma orang kata nak precise sikit, nak bagi jelas sikit. Cikgu Sarik pun tadi sebut dah sikit dah. Yang pertama sekali, untuk anak muda zaman sekarang ini, sebab tu Patih minat sangat duduk dalam pendidikan itu. Pendidikan mesti diutamakan yang tu. Sebab bukanlah dia prasyarat untuk berjaya, tapi orang kata apa, kalau hadis Nabi ni dia sebut apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Patih terlupa. Dia sebut macam tu, syarat apa, untuk seorang tu menjadi baik dia mesti ada ilmu. Prasyarat dia macam tu. Tapi ada ilmu bukanlah untuk jadi baik. Tapi di beginilah juga kita kata, yang pertama sekali untuk seseorang itu menjadi manusia lah, kita kata bahasa yang kita boleh cakap. Bukan semua tak jadi manusia, semua dah jadi manusia. Bahasa orang Melayu, bahasa orang kita cakap ni, untuk dia jadi manusia, orang yang dipergunakan masyarakat, tidak mau, tidak lain, tidak bukan, dia mesti melengkapkan diri dengan education ni. Ada pelajaran macam sekarang. Berarti dengar sekarang ni ada kawan-kawan, anak-anak kawan Patih, dia kerja di hospital, apabila tak mau confirm, dia pun berhenti kerja, pergi sambung buat master, buat PhD. Doktor ni buat PhD kan, guna duit sendiri ataupun pergi kerja kat luar negeri. Jadi yang pertama Patih nak bagi tip ni, sijil kena ada. Sebab sekarang ni kalau kita setakat nak jadi apa pun, kalau setakat kita berbekalkan kepada sekolah menengah sahaja, kita punya penarafan masyarakat yang buat taraf, bukan kira cerdik ni lain. Penerapan syarat, oh dia ada master, dia ada PhD. Sekarang ni ijazah biasa dah tak, orang tak dapat sana, dia kena ada second degree lah baru orang pandang. Dan orang-orang sekarang yang ada pula tu double degree macam-macam ada. Jadi ini satu. Tip yang pertama kena ada sijil tu, kena ada. Dan yang kedua, kena ada kita kena ada multi skilling yang kita kena bina untuk membuatkan kita ni orang kata self-employed, yang kerja kita ni kita boleh create kurang pekerjaan. Sebab tu kita tengok kalau zaman sebelum inilah, zaman sebelum kita sikit, yang berjaya tu kebanyakan bukan yang keluar universiti kan. Dia tak boleh keluar universiti mana-mana, dia pun bertukang, dia dapat lesen kontrak, kemudian sambung-sambung dapat lesen kontrak A, kemudian nak jadi accountant, orang keluar graduate, kawan-kawan dia kerja dengan dia kan.
Jadi yang kedua dia, maksud parti dia kena ada multi skilling lah. Macam kita tengok dalam industri hak ada yang memerlukan juga pekerjaan fizikal dan kata industri pengangkutan, industri perkhidmatan, perhotelan, industri permakanan, industri banyaklah industri yang duduk ada ni. Kita kena meletakkan diri kita, kena memilih kemahiran kita yang mana kita nak letak satu. Apa bidang yang kita nak masuk. Dalam ruang tu kita kena ada kepakaran. Petroleum, kita kata apa bidang petroleum yang kita nak kena buat. Macam kata geologis, orang kata dulu kat masa Patih Universiti dulu kan, orang ambil geologis ni kira yang rendah lah, dia kata mudah nak gaji bumi apa semua ni geologi ni. Tapi bila keluar, depa lah gaji paling besar sekali. Kan nak gali minyak, kena cari depa kawan-kawan Patih banyak kaya-kaya dia buat macam tu lah, yang dia gali minyak, kemudian nak soil test buat bangunan apa semua tu semua memerlukan geologis. Jadi sebab itu yang kedua, Patih kata tip yang kedua, mesti kita meletakkan kecenderungan kita minat tak mana untuk kita bina. Kalau kita nak jadi kesenian, kita jadi senian. Kalau kita nak jadi ahli sukan, kita jadi ahli sukan. Kita nak jadi race motor, nak main mak rempit, kita jadi profesional betul mak rempit. Bawa kereta nak pandai, kita jadi kereta pandai betul, bawa kereta pandai. Kita boleh kontrol drone, kita boleh main jadi profesional betul biar orang mari panggil kita. Ataupun kita jadi fotografer, biar kita jadi fotografer profesional. Jadi untuk self-employed, sebab orang sekarang ni dia akan panggil untuk dapatkan kemahiran. Orang nak kahwin, dia nak cari juru gambar, itu pun dia tak menang. Ataupun kita sedia-sediakan perkhidmatan. Ini tip yang kedua yang Patih boleh tu. Dan yang ketiga, kita kata kita kena tengoklah ruang-ruang keperluan yang ada, sebab kita tahulah macam Patih nak sentuh, sebab lah ni dah kebetulan Patih diletak dalam industri pemakanan. Itu yang besar dia dalam kalau kita kata portfolio Patih ni, dan industri pemakanan. Jadi industri pemakanan tu kata basic need asas kepada keperluan manusia. Orang kata basic need asas guna manusia ni mula-mula dia struggle nak cari makan ya. Kan? Lepas dia makan, dia nak cari pakaian lah. Kemudian dia nak cari tempat tinggal. Kemudian baru pergi duduk kemewahan. Macam orang kereta lah, orang nak cari kereta. Mula-mula kereta apa, tak apa boleh bergerak. Lepas tu bila dia ada lebih sikit baru jadi kereta mewah dan sebagainya. Jalan daripada industri, kita nak ambil sebagai tip Patih lah. Nasihat ni daripada industri makanan ni. Makanan ni dia terdiri daripada tiga lah yang kita kata. Satu aquaculture, yang nelayan dan air. Kemudian lagi satu pertanian yang kita padi dan sebagainya. Kemudian lagi satu penternakan. Jadi penternakan. Jadi orang muda sekarang kena venture this ni, sebab yang ni demand takkan habis. Industri pembuatan ni dia punya permintaan dia takkan habis. Sekarang orang buat ayam, kita baca lah, kita dulu ayam bau busuk. Sekarang industri pengedaran tu kena ada satu nanti ayam duduk dalam aircon. 30 hari boleh 2 kilo. Kan? Jadi ni ada satu teknologi. Bila pergi teknologi tu, Patih tengok pula kita ni dekat Malaysia ni teknologi pemakanan binatang ni, pemakanan ternakan ni kita tak ada. Sedangkan sources kita banyak. Bahan kita banyak. Tidak ada orang yang venture kalau dah jadi. Pasal apa kita boleh import daripada lain untuk industri makanan? Bila kita import daripada lain, kita bergantung pada luar. Orang bergantung tenaga import. Dan bila tenaga dapat, terbaliklah kepada finance pula. Dia kata currency dan sebagainya. Jadi untuk orang muda sekarang, kita boleh nak tengok, sebab yang selain daripada industri yang Patih sebut tadi, ini industri necessity ni, industri keperluan asas ni. Dia takkan boleh lari punya. Kan? Cara buat padi secara moden. Orang tak turun lah. Macam mana kita nak buat cari padi secara moden. Pengangkutan. Mungkin esok ni, lah ni orang pakai mesin, sedut, masuk, bawa dalam guni. Mungkin satu masuk esok, pipe yang masuk dalam mendang, sedut terus semua pipe, terus pergi kat kilang. It can be. Kita dah kata dia tak ada lah guna teknologi. Jadi, macam kita kata kita tak terfikir drone yang boleh meracun. Tak terfikir. Drone boleh pakai menjimatkan lebih kurang 10 tenaga manusia. Lepas tu kita fikir tenaga manusia ni nak duduk tak mana esok ni. Kalau kita kata di sini, depan ni nak duduk tak mana. Pagi-pagi seorang boleh tu RM60 satu hektar, dia boleh lekuk 2 hektar atau macam. Tapi dengan drone ni dia boleh 50 sampai 50 hektar satu pagi. Dia mai tu 50 hektar satu pagi. Berapa tenaga yang boleh jimat. Jadi orang muda kita kena melihat industri ni, venture ni. Begitu juga pada tengok sekarang
kita kata peralihan kepada penggunaan tenaga. Bila Patih tengok di Kerian ni, Patih tengok di Kerian khususnya. Dulu orang pergi nelayan, turun nelayan, pergi ke laut, nak pergi tangkap ikan liak. Ikan duduk dalam sungai ni, Cikgu Sari duduk mengai tu, orang tangkap ikan liak. Ikan duduk dalam liak. Tetapi sekarang ini, untuk zaman moden ni, kan, dia tak tangkap ikan liak lah, dia buat sangkar. Kan? Dia buat sangkar ni satu industri yang paling sekali 6 bulan keluar, dia kata. Pak Teh pergi tengok pendapatan dia, ada satu tindak dekat Teluk Intan, dia kata dia 3 tan satu hari. Satu hari everyday never miss. Satu hari 3 tan dia keluar ikan patin dengan harga RM17 1 kilo. Kali tengok 3,000 kilo kali RM17, kalau dia untung 30%. Tiap-tiap hari duit dia keluar. Duit dia dapat. Kan? Jadi Patih tengok sekarang industri tu, daripada orang turun ke laut, macam semalam kita dengar turun ke laut dengan risiko nak tangkap ikan liar, tak tahu apa di dalam. Hari ni dia buat industri tangkap ikan ni, kan, tangkap ikan ni dalam sangkar 6 bulan boleh keluar ikan, 6 bulan. Patih tengok satu kepandaian orang kat belah bahagian serai ni, kan. Patih terkejut. Depa boleh kahwin, bukan setakat ikan kelisa. Ikan kelisa ni ramai dah. Ikan laga tu, pagi tengok pakai merah, dia boleh kahwin ikan laga tu, boleh penetas ikan laga tu, dia boleh jual online. Kan, industri ni. Why not, dia kata ni sekarang kita duk bergantung, dia boleh pelaga ikan keli, dia boleh beranak ikan keli, dia boleh menetas ikan keli. Apa tak pernah dia boleh meniaga ikan spat, dia boleh meniaga ikan keli, dia boleh beranak ikan keli, dan industri ni dia akan jadi banyak. Tak payah turun ke laut dah. Dia pakai monitor, dikontrol dah. Sebab itu tip kat Teh lah orang muda, tapi tak tahulah kalau kesempatan tak kita menterjemahkan kepada orang muda untuk melihat perkara-perkara ini, sebab dia kena venture. Lepas kita tengok dalam kawasan ni, sungguhnya orang-orang Melayu dan orang muda baru ni bagi tengok adalah orang Melayu kita buat kerja sikit. Tak ada orang kita buat kerja. Tak mau duduk situ. Sedangkan di situ dia rela jadi pekerja daripada dia mencipta pekerjaan. Sayang sangat, Patih kata. Sayang sangat. Patih dah umur dah tua lah. Itu nak cuba terjemahkan. Cuba sebab mesti ada sambutan. Begitu juga kita kata tadi daripada industri makanan yang kita kata sekarang. Kita pergi import potato chip, kita pergi import apa semua. Sedangkan sources yang kita ada ni banyak dengan pisang, dengan keledek, dengan apa. Yang kita nak ada satu. Yang orang buat food ni di universiti pun ada kos industri makanan ni. Dia ni yang Patih rasa dia orang muda kena buat. Tip ni kena tu. Itulah tip 3 besar yang ternampak, terfikir daripada frame Patih, dan Patih pun memang duk mengarah kat orang tu nak menggalakkan. Sebab tu kita kata kalau untuk arwah almarhum Tok Guru Nik Aziz kata pertanian ni satu perniagaan. Jadi kita nak venture sungguh-sungguh. Ini tip kepada orang muda untuk lihat industri ni. Sebab industri ni dia tengah habis. Selagi nama hidup, dia akan makan ni. Dia tak boleh makan plastik, tak boleh makan kayu tak. Dia mesti akan makan ikan, makan daging peternakan, ataupun makan hasil pertanian. 3 ni yang tak boleh lari. Jadi dia kena venture lah. Sebab tu kita tengok orang tanam sayur pun sekarang, dia tak perlu tanah lah. Dia panggil ni lah, dia panggil kat atas lah. Hidroponik lah, apa semua lah. Fertigasi ni lain lah. Fertigasi dan apa semua tu. Jadi itulah sikit yang boleh kongsikan. Cikgu Tarik pun boleh tambah-tambah lah cikgu. Untuk orang Semanggui khususnya, untuk orang Melayu kita, untuk orang Melayu generasi muda akan datang. Okey Kal. Baik, terima kasih di atas inilah kongsian daripada inilah Patih dengan tips pada anak muda sekarang. Jadi alhamdulillah kita dah tamat 3 pusingan, jadi kita akan masuk ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan soal jawab lah. Jadi kepada penonton dan pendengar, bolehlah kalau nak tanya soalan, boleh komen insyaAllah saya akan baca. Boleh Patih kita pilih dalam 2-3 ni lah soalan. Boleh insyaAllah. Bukan tanya soalan Patih jawab tak. Dia tanya soalan Patih berkongsi. Okey. Jawab lagi macam kita berkongsi setakat yang boleh. Boleh. Jadi kat komen ni ada seorang daripada Wan Syahmi Sufi. Kita tarik dengan soalan dia. Soalan dia bunyi, Patih boleh tak share sikit usaha kerajaan Perak dalam membantu anak muda lepasan diploma, ijazah untuk dapatkan pekerjaan atau peluang untuk upskill lah. Jadi ada apa-apa yang Patih boleh kongsi, dipersilakanlah. Okey. Yang pertama Patih balik kepada tadi lah. Kepada tadi yang pertama
orang kata, bukan nak katalah, kalau nak kata kaum lain, sungguhnya China, India dan sebagainya, yang pertama mereka ni bila duduk di sini, mereka peluang untuk berada dalam sektor awam. Pekerjaan ni tak ada, kan? Kurang lah, bukan kita nak kata kurang yang dia orang masuk kepada sektor awam. Maka menjadikan mereka ni orang kata self-employed lah untuk mencipta kerja sendiri. Jadi pertama bukan nak kena. Jadi kita ni masih lagi ada, orang kata zaman peralihan, masih lagi ada mentaliti kita keluar tu kita nak kena nak isi borang, nak cari pekerjaan. Jadi Pak Teh nak menyeru tadilah, kebalik pada yang Pak Teh kata tadi. Jadi ruang-ruang industri kerajaan cukup banyak memberi peluang dan kemudahan untuk membangun sebagai usahawan. Kan? Ini Pak Teh ni cerita ada seorang di Lenggong. Di Lenggong lah Pak Teh cerita dulu, Mafi nama dia kata. Dia graduate finance. Kan? Kerja dekat bank. Kan, Pak Teh ni dia berhenti kerja, dia buat sayur ya. Kita dah tengok nampak leceh, tapi dia buat itu atas pengetahuan atas apa, ada pengetahuan kita yang buat kerja atas ada manajemen lah. Dia buat lebih mewah lagi daripada pendapatan yang dia dapat sebagai pekerjaan. Nak cerita boleh ruang. Kemudian lagi satu, janganlah kita baca musim Covid apa semua ni, apa pun ada risiko. Kemudian ni pengarah lembaga Nenas Negeri Perak ni. Kan? Pengarah. Dia cerita masa tu dia dengan kawan dia pun mungkin masa tu dia pun ambil di Universiti Pertanian kot, graduate Universiti Pertanian. Masa dia dapat peluang kerja. Dia jadi pengarah dah lah ni. Kawan dia tak mau kerja, dia pergi buat nenas, industri nenas. Kan, dia buat daripada industri nenas sampai Latin, sampai ke ekspor. Pendapatan dia tu katalah, nak cerita apa kali ganda tak tahulah dengan dia kerja dengan kerjaan ni. Bukan saja dia dapat pekerjaan, dan dia sendiri boleh mencipta pekerjaan, orang kerja di ladang dia dengan bantuan kerjaan pada mulanya. Kemudian dia ada pula tempat untuk proses, orang kata hiliran daripada produk nenas ini, dan dia pula boleh memasarkan. Berapa banyak peluang pekerjaan yang dia cipta. Itu balik kepada tu. Jadi nak menjawab soalan tadi, memang itu kita duk try tengok ada peluang-peluang, macam kita kata kerajaan untuk buat pinjaman daripada agrobank ke, daripada kerajaan memberi teknikal dan sebagainya untuk buat perusahaan ni tadi. Untuk buat perusahaan ni tadi. Kadang-kadang dia ada, kita tengok ni kerajaan parti tengok je lah, memang anak orang kata, memang orang kata orang jealous lah dengan orang kita ni. Memang anak emas sungguh dia. Dia bagi grant. Untuk buat ternak ni bagi grant. Grant ni, kalau macam apa orang kebun getah, dia bawa resda, dia bagi grant. Sekarang lembaga kenas bagi grant. Ni pun bagi grant. Grant ni bahasa Melayu dia, Cikgu Sarip macam mana bahasa Melayu dia, bagi free. Tu dia ya. 30-40 ribu, nak buat apa? Nak buat kek, bagi mesin free, tolong buat packing, tolong buat marketing. Kan? Jadi Pak Teh kata, sekarang kita cuba apa? Tambah-tambah musim Covid ni, ruangan pekerjaan yang kata tadi 80 ribu anak muda yang industri berasal kepada ni, yang terpaksa buang kerja. Contohnya kita kata orang kerja bila kapal terbang tak jalan. Kan? Takkan dia nak bayar gaji. Kan? Ramai orang lagi tak kerja, bukan saja yang lepasan graduate, yang ada pengalaman bekerja pun sekarang ini tidak ada ruang pekerjaan. Inilah masanya, kata-kata inilah masanya untuk kita mencebur menggunakan ruang pekerjaan. Jadi memang kita sedialah, sebab tu kata dia akan datang ni pada pemerhatian Pak Teh, kan? Pada pemerhatian Pak Teh. Baik sektor kerajaan ke, baik sektor apa ni, bilangan dia akan menguncup sebab teknologi ni dah ada. Teknologi dah, kecuali mengajar lah cikgu. Cikgu dia kena ada orang yang tukang mengajar. Kalau tidak, budak tu ni. Lain industri perkeranian apa semua ni computerized, semua computerization dia. Semua. Jadi untuk menjawab soalan kepada anak muda untuk mencipta satu peluang pekerjaan, kan, untuk orang jadi pekerja, pada batin this is not the time lah. Ini bukan masa dia. Sebabnya kita kata mengalami pengucupan. Barang-barang orang tak hantar melalui itu, driver lori dah tak ada, driver bas dah tak ada, konduktor bas dah tak ada, kerja supermarket kurang, kerja-kerja kedai makan dah tak ada.
Dah kurang. Kerja kedai kain pun dah tak banyak. Bila kereta tak berjalan, kereta tak ada rosak, workshop pun tak banyak. Jadi dia orang kata ekonomi ni ada change reaction. Dia ada rantaian dia. Jadi sekarang ini tapi industri makanan, sebab tu kita tengok dalam PKP ni industri makan ni buka sebab makan orang tak berhenti. Jadi yang Patih sarankan kepada sini memang kita ada esko usahawan yang kita bantu dan banyak usahawan. Kalau kita pergi tengok macam kita kata di sini, Patih duduk tengah macam nak penerap ni di Bagan Serai ni. Sebab tu Patih nak memperkasakan dah masuk dengan K Edar ni. Baru duduk tengah bincang konsep macam mana K Edar dekat Bagan Serai. Patih tengok macam ada mati di situ kan. Jadi di situ bila satu kalau kita ada orang diploma ke apa semua, okey nak buat apa? Kita nak buat kek satu ataupun kita cari satu. Lepas tu duk bincang dengan ADO lah di sini untuk orang di sini. Kalau orang Banjar khususnya, depa duduk di Kuala Lumpur, depa balik ni depa nak cari makanan Banjar lah dekat sini ni. Kan yang ada center Banjar, kalau Qatar ke apa kena nak cari wadi kepeng ke apa semua, nak cari yang dia boleh beli. Tak ada yang boleh supply tu. Jadi kalau ada yang tu, kita ada center. Ingat orang nak beli pun meleri pun ada. Jadi banyak masuk Patih tadi ruang pekerjaan yang kita kena mencipta. Kita balik kepada itu. Dan balik kepada cerita yang apa bangsa-bangsa lain khususnya lah kan, bangsa-bangsa lain semua dia pun menyambung pekerjaan ataupun perniagaan orang tua itu dalam bentuk moden. Walaupun kita tak ada ni, kita kena ciptalah generasi kita yang baru ni. Patih ingat itulah yang Patih boleh kongsi. Bukan memang kerajaan Perak pun ada ruang pekerjaan, tapi kalau dah yang bekerja kerajaan pun suruh kerja daripada rumah kan, boleh buat kerja pun daripada rumah sikit, dan dia mungkin akan datang nanti mengecil ruang pekerjaan tu. Itulah sikit ya boleh Patih kongsilah ni ya, bukan kata tu mungkin kita bertentang pendapat, tapi itu perkongsian pendapat. Jadi kita orang kata pendapat ni dia tak ada yang betul dan tak ada yang salah. Kan? Itu pendapat, kalau kata-kata itu pendapat Patih. Pendapat Cikgu Sarit lain pula kan. Dia pendapat. Lihat apa betul pendapat ni, kita tengoklah. Kita buat. Jadi itu pandangan Patih buat masa sekarang ini. Mana-mana sektor ni nak cerita untuk orang muda yang mencari pekerjaan. Mana-mana sektor yang dah ada pekerja pun dia terpaksa buang kerja. Itu yang kita nak faham macam tu. Yang dah ada kerja, dia terpaksa buang kerja. Bank orang tak mari, tak payah buka. Bank pun dia tak boleh nak tanggung duduk lama-lama situ sebab dia tak ada orang pinjam. Orang nak pinjam pun tak ada perniagaan yang boleh buat. Lama-lama staff dia pun menguncup. Jadi kita nak pergi minta kerja bank pun tak dapat. Nak pergi minta kerja restoran tak boleh buka. Restoran pun tak dapat. Nak minta kerja kerajaan pun servis kaunter pun tak dapat. Jadi ruangan-ruangan ni menguncup. Itulah yang Patih kata, yang boleh kongsi. Wallahualam. Okay, Kal. Okay, terima kasih di atas kongsian daripada Patih. Saya tertarik dengan apa yang Patih kata. Macam contoh, kat sini kat kawasan Baskai paling famous Budak Kipeng lah. Sekarang saya pun dekat perantauan, jadi saya teringin nak makan Budak Kipeng. Sekarang tak ada lagi lah Budak Kipeng frozen ke apa. Jadi mungkin dengan ada idea ni, mungkin insyaAllah anak-anak muda yang ada kat kawasan Baskai ni boleh upgrade Budak Kipeng ni jadi makin Budak Kipeng frozen pula. Jadi market tu akan lebih luas lah. Itu yang saya nampak sekarang. Jadi kita akan teruskan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni saya tarik soalan saudari Arifah. Assalamualaikum Patih, nak tanya pendapat Patih berkaitan dengan trend pewijahan belia yang mempunyai kepakaran serta profesional dari luar bandar ke bandar. Adakah ini merupakan cabaran yang hebat buat kawasan luar bandar dalam membangun dalam pelbagai sektor, terutamanya ekonomi dan sosial? Kita tengok sekarang ni lah, ramai anak muda keluar daripada kawasan Bagan ni cari pekerjaan lain. Jadi apa pendapat Patih lah? Yalah, memang yang sebagai yang kita katakan tadilah daripada awal, basic asas perbincangan kita, bahawa macam kita kata contoh peluang pekerjaan kilang ke, ataupun sektor perkhidmatan perhotelan ke, ataupun sektor pengangkutan nak driver kapal terbang, jadi pilot ke, jadi pramugari ke, jadi apa ke, semua berada di bandar kan, berada di tempat centralized. Di Pulau Pinang orang kerja port di pelabuhan ramai mana,
Kemudian nak angkat kren ramai mana, orang kerja di airport pula ramai mana, orang kerja di kilang pula ramai mana. Jadi oleh sebab tempat pekerjaan tu di sana, yang ada di sana, jadi menjadikan orang-orang di luar bandar ni tadi berhijrah kepada ke bandar ni. Sebab dia ada peluang pekerjaan yang memerlukan diri dia ada di sana. Ya, nah, jadi kita kata dalam tempoh sekarang ini, kalau kita kata untuk apa yang ada kepakaran yang ada di bandar ni, sekarang pun banyak dah dia kena retrench ataupun kena berhenti, dan dia dan juga yang bandar tu boleh balik dia kepada kampung di kawasan luar bandar ni, dia boleh membangunkan industri di sini. Sebab tu yang penting kata sekarang kebanyakan dia kalau dulu orang panggil apa, nak buat satu basikal lah, kita panggil satu barang dia boleh duduk di kampung ya, boleh duduk di kampung, tak perlu ada industri. Dia ni tukang buat apa, macam orang tahu buat chip lah komputer, dia ni buat part ni, dia ni buat part ni, dia buat part bahagian ini. Itu kalau industri pembuatan. Selain daripada tu tadi, Patih kata tadi, untuk kita syukur industri yang ada di kampung ni lah. Itu pandangan Patih lah. Ini tadi panggung untuk bangun dalam sektor ekonomi di sosial di kampung, di tempat-tempat kita ni banyak yang kita memerlukan apa kepakaran ekonomi macam kata Patih tadi. Tapi kadang-kadang dia kena tahu jugalah taktik bisnes. Lepas tu kita tengok macam dulu kita industri ikan kelisa. Berarti sajalah memerhatikan ikan kelisa tu the best ikan kelisa ataupun ikan perhiasan. Kata profesional ada dekat Bagan Serai ni. Dan the best ikan in the world adalah ikan kelisa tasik merah. Yang dia tasik merah dah. Bila dia belajar menetas apa semua tu, belajar menetas apa semua, yang pasti dengar lah. Depa pergi transfer teknologi tu. Jepun dia tak transfer teknologi, sebab tu akhirnya proton kita tu kita terpaksa ambil apa teknologi China mari kat kita, sebab Mitsubishi dia tak transfer nak buat enjin tu teknologi. Hang kena pakai aku sampai sudah 20-30 tahun. Orang kita tak ada telefonnya. Kita ni beranak ikan ni, kita pergi cerita ajak orang macam mana nak bagi beranak ikan. Dia boleh beranak dekat Taiwan, tak boleh ikan kita. Tu yang duk tinggal kita macam ni. Jadi harga tu murah. Jadi kita kata kalau kita kata strategi kita untuk balik kepada tu, kita kena teknologi sosial di daerah ni, kita kena developkan balik lah apa-apa keperluan. Sebab kita kata untuk profesional dan teknologi ni membuat satu barangan perkhidmatan yang ada demand dia. Dulu ada demand di bandar. Kalau kita tengok di tempat kita ni, apa yang ada keperluan, ada permintaan. Di situ kita perlu ni lah, kita kena gamble lah, kita kena ada. Dan sebab itu yang Patih kata tadi, di situ ada geran-geran ataupun ada peruntukan kerajaan kepada yang ada kemahiran ni. Kita boleh berdaftar dengan agensi kerajaan, kita pergi tengok dan kita boleh bangunkan untuk sosioekonomi di kawasan luar bandar ni. Jadi itulah yang boleh Patih bagi gambaran sikit. Okey, Kal. Okey, terima kasihlah di atas pencerahan daripada Patih. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dah tamat ke semua pusingan, ke 4 pusingan. Jadi saya nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada YB Patih di atas kesudian menjadi panel, serta Tuan Haji Sharif lah kena sudi untuk merasmikan kita punya program pada malam ni. Baiklah, jadi sebelum saya tutup kita punya program, saya nak hadiahkan satu pantun lah. Di atas dahan burung tempua, melihat usaha tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekiranya terdapat kelemahan dan kekurangan sepanjang program, kami dari pihak ahli jawatankuasa dengan rendah hati menyusul 10 jari mohon maaf. Semuanya yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang buruk itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Baiklah, dengan ini berakhirlah sudah sembang santai kita bersama Patih, iaitu yang bertajuk Persediaan Anak Muda ke Alam Berjaya. Jadi saya tutup kita punya program dengan surah Al-As.
Kesimpulannya kesimpulan yang daripada boleh dapat hari ni apa dia, kita sembang santai, tak mau buang masa ya. Kalau tak dapat apa tak boleh kita kena buat. Cikgu Sarif, daripada dapat apa yang kita nak bagi buah kan, sekurang-kurang itulah berarti sebelum tutup ni sebagai perkongsian kita bersama bagaimana yang kata harapan Cikgu Sarif tadilah, berarti juga mengambil yang kesempatan ini bahawa kita tak boleh, khususnya orang Melayu tak boleh pandang remeh tentang politik. Itu kena tengok. Sebab tu kata-kata pemimpin-pemimpin kita pun, kalau kita yang baik ni tak masuk politik, maka politik itu kan diisi oleh orang yang tak baik. Dan kita kena tahu ke mana negara ni nak bawa. Kan? Jadi orang muda khususnya selain daripada berkarya yang kata tadi, mencari pekerjaan, mencari ruang kehidupan, nak mencari apa-apa tu, jangan tengok untuk penyediaan dasar. Orang-orang yang nak menyediakan dasar ni kita kena tengok juga, sebab yang nak menyediakan dasar ni orang politik, orang kerajaan, government server ni dia melaksanakan dasar. Cikgu dia tak buat dasar. Yang buat dasar kabinet Menteri Pelajaran. Dia kata ajar mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dia kena ajar. Cikgu tadi kena ajar lah. Reti tak ajar cerita lah. Kena ajar lah. Jadi kepentingan politik itu orang muda khususnya tak boleh tinggal. Itu yang penting nak pesan, dan apa yang kita buah tu supaya tadilah dapat beri manfaat. Kita jangan sembang santai tapi berlalu tanpa ada buah yang kita boleh ambil dan jadi panduan kepada kita. Jadi itulah sikit sebagai sebelum dan paling cerahlah. Dan patut juga minta maaf lah semua kalau jawapan yang diberi tak menepati selera. Kemudian idea yang patut pergi itu pun tak menepati selera. Jadi kita macam kata tadilah, kita manusia ada kelemahan. Cuma sekarang ini kita dah tengok dalam zaman Covid apa semua ni, orang muda kena bagi satu pandangan yang positif untuk membangunkan negara. Kita kena ada hak itu. Jadi wallahu alam. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf saya terlupa tadi kesimpulan. Jadi dengan ni berakhirlah kita punya program pada malam ini. Yang baik tu daripada Allah dan yang buruk tu daripada pelbagai rezeki. Yang ni sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.